Yang amat berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak, diberi kenamaan berikan keputusan yang penuh. Diberi kenamaan, hadirin dimohon untuk terus berdiri bagi sama-sama menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran negeri, Ibu Pertiwiku. Diberi kenamaan, hadirin dipersilakan duduk dan majlis mengucapkan terima kasih.
Demikianlah tadi persembahan The Shadows yang memaparkan persembahan tarian moden yang disulami dan disuntik dengan elemen-elemen digital sejajar dengan tema transformasi digital ke arah Bandaraya Kuching Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Yang berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Yang berhormat Menteri Muda. Yang berbahagia Datuk Haji Junaidi Haji Ridwan, Datuk Bandar Kuching Utara. Yang berbahagia Datuk Wee Hong Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan. Diri penamaan ahli-ahli Dewan Bandaraya Kuching Utara, ahli-ahli Majlis Bandaraya Kuching Selatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis memperingati sambutan Hari Bandaraya Kuching ke-33 dengan temanya Transformasi Digital ke arah Bandaraya Kuching Pintar. Yang berhormat Ketua Menteri Diberi Penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Majlis kita mulakan dengan bacaan doa. Dengan itu, majlis ingin persilakan Sahibul Fadilah, Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Negeri Sarawak untuk memimpin lafaz doa. Majlis mempersilakan. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah di atas limpahan nikmat-Mu pada negeri dan negara yang aman damai dan selamat sejahtera. Kami berhimpun di majlis ini bagi memperingati sambutan Hari Bandaraya Kuching ke-33 yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah majlis ini berjalan dengan selamat dan sempurna. Mudah-mudahan tercapai segala hasrat kebaikan daripadanya. Ya Allah, kurniakanlah segala kebaikan dan kemanfaatan kepada setiap perkara yang kami usahakan. Perkukuhkanlah ya Allah jalinan kerjasama, berganding bahu bersama-sama dalam membina dan membangun Bandaraya Kuching terus maju dan berjaya. Ya Allah, jadikanlah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan berperanan dan bertanggungjawab untuk membangun transformasi digital ke arah membentuk Bandaraya Kuching Pintar. Allahumma ya badi'as samawati wal ard. Ya Allah, peliharakanlah nikmat kestabilan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negeri dan negara kami. Kurniakanlah kami dengan kesehatan dan keafiatan yang berterusan. Lindungilah kami daripada segala musibah, bencana alam, wabak-wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19 yang melanda ini. Ya Allah, kekalkanlah persefahaman dan perpaduan di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Akhirnya kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Mu ke atas yang amat berhormat Ketua Menteri kami dan isteri yang amat berbahagia Datuk Amar, kepada pemimpin-pemimpin kami dan rakyat jelata sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Yang amat berhormat Ketua Menteri diberi penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Tanggal 1 Ogos 1988 merupakan detik bersejarah di mana Kuching mendapat status bandaraya yang menjadikan Kuching bandaraya ketiga di Malaysia pada masa itu selepas Kuala Lumpur dan Ipoh. Serentak dengan perisytiharan tersebut, dua bandaraya diwujudkan iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS yang dipimpin oleh dua orang Datuk Bandar. Inilah uniknya Bandaraya Kuching. Secara tradisinya, saban tahun, sambutan majlis memperingati Hari Bandaraya akan dihoskan secara bergilir oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan dengan acara yang gemilang dengan tema yang tersendiri seiring dengan peredaran masa dan aspirasi Kerajaan Negeri Sarawak. Hari ini genaplah usia Bandaraya Kuching yang ke-33 dan Dewan Bandaraya Kuching Utara dipertanggungjawabkan untuk menghoskan sambutan Hari Bandaraya ke-33 dengan temanya Transformasi Digital ke arah membentuk Bandaraya Kuching Pintar. Pemilihan tema ini adalah bertepatan dengan salah satu fokus utama Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018-2022. Di bawah Ekonomi Digital Sarawak terdapat 7 sektor utama, antara satunya adalah Smart City dan inilah yang nak dicapai oleh Bandar Kuching. Kemuncak sambutan majlis memperingati Hari Bandaraya Kuching ke-33 adalah pelancaran penganjuran Pesta Kuching di BKU dan MBKS. Pelbagai aktiviti yang menarik akan diadakan. Hampir keseluruhan aktiviti yang bakal dianjurkan adalah bertepatan dengan norma baharu serta menekankan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Untuk makluman, majlis pada pagi ini juga disiarkan secara langsung di TVS dan di laman Facebook UKAS. Untuk makluman yang berada di dalam dewan ini maupun penonton di rumah dan di mana juga anda berada, penganjuran majlis pada pagi ini mematuhi prosedur operasi standard yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri diberi penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Dengan ini, majlis yang dipersilakan yang berbahagia Datuk Haji Junaidi Haji Ridwan, Datuk Bandar Kuching Utara untuk menyampaikan ucapan aluan diiringi bersama yang berbahagia Datuk Wee Hong Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Yang berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan di BKU dan Menteri Muda Utiliti Bekalan Air. Yang berhormat Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Menteri Muda Undang-Undang, Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek. Yang berbahagia Saudara Datuk Wee Hon Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan, Dev-Dev kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.
Syukur Alhamdulillah kerana dengan rahmat dan izinnya jua dapat kita bersama-sama pada hari ini bagi menyambut ulang tahun ke-33 penubuhan Bandaraya Kuching. Terlebih dahulu, saya dengan penuh takzim ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kerana dapat meluangkan masa untuk bersama-sama bagi meraihkan hari yang begitu bermakna buat warga Bandaraya Kuching. Saya juga ingin melahirkan penghargaan kepada Dev-Dev kehormat serta semua tetamu jemputan kita, baik yang berada di Dewan ini dan juga yang turut bersama-sama kita di ruang maya ataupun virtual melalui platform Zoom conferencing. Majlis sambutan Hari Bandaraya Kuching diadakan pada 1 Ogos setiap tahun dan dianjur secara bergilir-gilir di antara Dewan Bandaraya Kuching Utara ataupun lebih dikenali sebagai DBKU dan Majlis Perbandaran Kuching Selatan iaitu MBKS, dan pada tahun ini DBKU telah diamanahkan untuk menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Bandaraya ke-33. Disebabkan kita masih lagi berada di dalam keadaan pandemik COVID-19, majlis kita pada hari ini diadakan secara sederhana sebagai pematuhan kepada SOP yang diguna pakai. Sambutan pada tahun ini diadakan secara hybrid, di mana sebahagian daripada persembahan dalam susunan acara telah dibuat pre-recording dan pre-shooting bagi menghadkan bilangan yang hadir di majlis ini. Secara fizikal, tidak lebih daripada 100 orang berada di dalam dewan ini, namun kehadiran sebenar adalah lebih daripada itu, di mana majlis ini juga dihadiri secara maya ataupun virtual oleh warga komuniti Bandaraya Kuching beserta pegawai-pegawai DBKU dan MBKS melalui platform Zoom. Walau bagaimanapun, kita tetap dan terus berusaha dan berdoa agar kembali kepada norma kehidupan sebelum pandemik COVID-19. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan hadirin sekalian, alhamdulillah sudah 33 tahun berlalu sejak pengisytiharan Bandaraya Kuching pada 1 Ogos 1988, dan sejak itu DBKU dan MBKS sentiasa berusaha untuk memberi perkhidmatan perbandaran yang terbaik kepada warga Bandaraya Kuching. Di antara perkhidmatan tersebut termasuklah penyelenggaraan perbandaran, pelaksanaan projek-projek pembangunan fizikal dan juga pembangunan masyarakat melalui inklusiviti komuniti di dalam pembangunan bandaraya yang lestari ataupun sustainable. Ini termasuklah juga pembangunan kawasan rekreasi seperti Taman Unity, Kuching Waterfront, Taman Botani Sarawak dan banyak lagi yang sedang dalam pelaksanaan bagi mencapai impian kita, iaitu Kuching as a clean, beautiful, safe, smart and sustainable city. Kejayaan di BKU dan MBKS di dalam menyediakan fasiliti serta perkhidmatan perbandaran bergantung kepada keberkesanan dan kemampuan kedua-dua agensi. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Datuk Wee and I would like to express our appreciation to you for your strong and continuous support, advice, guidance, and directions.
sokongan padu dan kepimpinan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah banyak membantu dan memudahkan kedua-dua pentadbir Bandaraya Kuching untuk mempertingkatkan perkhidmatan perbandaran kepada warga Bandaraya Kuching. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan hadirin sekalian, tema sambutan bagi Bandaraya Kuching pada tahun ini adalah Digital Transformation Towards a Smart Kuching City ataupun transformasi digital ke arah membentuk Kuching sebagai bandaraya pintar. Tema ini bertepatan dengan salah satu daripada fokus utama Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018 ke 2022. Sebagai langkah permulaan untuk mentransformasikan perkhidmatan seiring dengan Strategi Ekonomi Digital Sarawak, DBKU telah merangka dan bakal melaksanakan Pelan eDBKU mulai tahun ini. Pelan eDBKU yang dijangka akan siap pada tahun 2025 merangkumi 3 komponen utama, iaitu solusi digital yang inovatif, penyampaian perkhidmatan dan bandaraya pintar. DBKU sebagai pentadbir, pengawal selia dan penyelenggara bandaraya perlu menyampaikan perkhidmatan yang efisien dan efektif bagi memenuhi aspirasi dan kehendak pelanggan kami, iaitu warga Bandaraya Kuching. Kami yakin semua ini boleh dicapai melalui penggunaan teknologi digital sebagai pemudah. InsyaAllah pada masa yang terdekat, fasa awal Pelan eDBKU berkenaan akan dapat direalisasikan, seterusnya mampu untuk disiapkan dalam tempoh 5 tahun seperti yang dirancangkan. Dengan panduan serta bimbingan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kita yakin Bandaraya Kuching bakal menjadi bandaraya pintar dalam masa yang terdekat dan tidak mustahil yang terbaik di rantau ini. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan hadirin sekalian, sempena sambutan Bandaraya Kuching yang ke-33, kita telah menyusun pelbagai acara untuk tempoh 3 bulan, iaitu sepanjang bulan Julai, Ogos dan September. Mulai tahun ini, satu inisiatif baru telah diperkenalkan, iaitu Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching pada bulan yang diadakan pada bulan Julai. Pelbagai acara serta aktiviti berkaitan kebersihan dianjurkan bertujuan untuk membudayakan tentang pentingnya kebersihan. Acara-acara lain yang dianjurkan bersama dengan komuniti setempat, khususnya KJM, adalah seperti pertandingan landscape KJM, e-games, innovation challenges dan sebagainya. Selari dengan tema Hari Bandaraya tahun ini, iaitu berkaitan teknologi digital, kesemua acara yang kita anjurkan mempunyai elemen digital. Untuk menyertainya, perlulah mengguna pendaftaran atau atas talian ataupun online di laman sesawang kami, iaitu dbku.events. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan hadirin sekalian, kemajuan serta pembangunan yang kita kecapi selama ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya penglibatan serta inklusiviti komuniti Bandaraya Kuching. Penglibatan serta kerjasama yang erat di antara komuniti di dalam inisiatif anjuran DBKU dan MBKS telah banyak membantu dalam membangunkan fizikal, sosial dan ekonomi Bandaraya Kuching. Kami juga amat berterima kasih
kepada Yang Berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian dan juga Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi di atas bimbingan mereka di dalam mentadbir bandaraya, khususnya dalam isu-isu yang menyentuh tentang kepentingan penduduk setempat. Nasihat mereka banyak membantu di BKU dan MBKS di dalam mendapatkan pelibatan serta inklusiviti penduduk Kuching yang berbilang kaum. Pendekatan atau platform kejiranan mesra ataupun KJM merupakan salah satu cara ataupun kaedah menggalakkan inklusiviti penduduk yang diamalkan oleh DBKU. Dengan bimbingan serta nasihat daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi, kami yakin platform KJM dapat bertindak dengan lebih efektif dan memberi kesan positif yang berimpak tinggi terhadap pembangunan masyarakat Bandaraya Kuching. Hasrat kami adalah untuk menjadikan KJM sebagai the go-to community focal point bagi semua pihak, baik agensi kerajaan, NGO dan pihak swasta lain. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan hadirin sekalian, sebagai mengakhiri ucapan saya juga ingin merakamkan penghargaan serta terima kasih kepada rakan sejawat saya yang berbahagia Datuk Wee Hon Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan di atas kerjasama yang diberikan di dalam penganjuran majlis kita pada hari ini. Tanpa penglibatan serta komitmen beliau serta kaki tangan MBKS, tentunya sukar untuk kami di DBKU merancang dan melaksanakannya dengan rapi dan teratur. Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih dan penghargaan kepada jawatankuasa penganjur majlis pada hari ini yang dipengerusikan oleh pengarah di BKU dan warga kerja di BKU yang telah bertungkur lumus bagi memastikan kejayaan majlis ini. Sebelum saya mengundur diri, saya juga ingin memohon maaf bagi pihak di BKU sekiranya terdapat kesilapan dan kelemahan sepanjang berlangsungnya majlis pada hari ini. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang, kami akan terus menambah baik penganjuran majlis sebegini sejajar dengan prinsip penambahbaikan berterusan yang kami amalkan di BKU. Stay safe, together we care. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuching Utara dan Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuching Selatan di atas ucapan aluan itu tadi. Diri penamaan hadirin yang dihormati sekalian, majlis sekali lagi mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuching Utara dan Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuching Selatan untuk menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Oping, Ketua Menteri Sarawak, untuk menyampaikan amanat perasmian. Dengan segala hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Saudara Datuk Seri Profesor Dr. Sim, Menteri Kerajaan Tempatan dan juga Perumahan. Yang berhormat Saudara Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Menteri Muda, yang juga menteri membantu saya dalam hal ehwal di BKU. Yang berhormat Datuk Syifah Hasidah,
Berbahagia Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Haji Junaidi Redwan selaku tuan rumah tahun ini. Yang berbahagia Datuk Wee Hon Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan. Seterusnya ahli-ahli Dewan Bandaraya Kuching Utara, ahli-ahli Majlis Dewan Bandaraya Kuching Selatan, pegawai-pegawai kanan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan, serta warga Kuching yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin hendak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kedua-dua Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Kuching Selatan kerana pada hari ini tiap-tiap 1 Ogos kita menyambut Hari Dewan Bandaraya. Dan di samping ini saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada warga Kuching. Walaupun kita menyambut Hari Dewan Bandaraya dalam keadaan yang tidak begitu baik disebabkan oleh pandemik COVID-19, namun kita dapat merayakannya walaupun dalam keadaan sederhana, tetapi mempunyai semangat untuk menaikkan lagi perkhidmatan kita kepada warga Kuching. Saya mengucap tahniah di atas sambutan pada tahun ini yang bertemakan kepada transformasi digital. Dan sudah tentu ia selaras dengan dasar kita, iaitu Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018 hingga 2022, di mana satu daripada strateginya ialah untuk menubuhkan what we call smart city ataupun bandar pintar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nak berkongsi mengenai dengan 3 perkara yang menjadi asas dan hala tuju bagi kita mewujudkan suasana iklim yang baik dan perkhidmatan yang berkualiti yang harus kita beri kepada warga Kuching. Pertamanya, apabila kita menyebut mengenai dengan perkara digital transformation, ini bermakna kita akan menggunakan segala perkhidmatan kita melalui devices yang memungkinkan kita berhubung dengan pantas di antara kita sebagai pentadbir dan juga warga Kuching sebagai rakyat yang di bawah naungan kita. Di peringkat negeri, kita telah menubuhkan apa disebut sebagai command center, di mana semua maklumat kita kumpulkan dalam satu storage yang pusat storage-nya yang kita wujudkan di bangunan Batul Makmur kedua. Dan semua maklumat-maklumat ini akan menjadi nadi kepada kita untuk melihat apa yang berlaku, kegiatan-kegiatan di bawah kawasan kita masing-masing, dan seterusnya untuk kita menaik tarafkan perkhidmatan kita kepada masyarakat. Oleh itu saya unjurkan supaya MBKS dan juga DBKU mempunyai command center sendiri, dan command center ini akan kita hubungkan dengan command center negeri yang ada di Batul Makmur kedua. Ini bermakna there will be interfacing as well as change of information between the local authority as well as the state digital command center. And any weaknesses that are happening in both authorities can be rectified
Dan ini sudah tentu akan dimaklumi kepada kementerian masing-masing untuk kita memperbaiki sekiranya ada kelemahan-kelemahan yang kita beri setakat ini. As you know, one of our problem during COVID-19 is collection of waste. Kerana syarikat yang mengambil barang-barang waste kita sekarang ini juga mempunyai masalah disebabkan COVID-19. Kadang-kadang kaki tangan mereka kena COVID-19 positif. Ini telah memberikan satu kesan kepada perkhidmatan dari kiri untuk memungut segala sisa-sisa buangan yang ada dalam kawasan autoriti. Jadi kalaulah ini berlaku, kita tahu bahawa kita hendaklah mempunyai rectification process, buat mana kita boleh mewujudkan alternatif dari sudut perkhidmatan yang dikendaki oleh rakyat jelata warga Kuching. Jadi this is just an example di mana ada perhubungan kedua-dua pihak, dan di sinilah I think the local authority dapat memainkan peranannya kalau dikendaki mempunyai berkendakkan nasihat dan juga keperluan daripada kementerian, ia dapat dilaksanakan dengan baik. Ini just an example, tetapi saya rasa dengan adanya digital communication ini, kita sudah tentu dapat memperbaiki bidang-bidang yang lain, termasuklah traffic flow, iaitu perjalanan trafik yang ada di kawasan kita masing-masing. Yang kedua, saya nak kongsi ialah mengenai dengan sustainability dan green space. Dalam pembangunan kita post COVID-19 strategi, satu-satu perkara yang penting ialah sustainability, iaitu pendekatan yang lebih mampan, lestari. Dan dalam hubung ini saya mengucap tahniah kepada kedua-dua Dewan Bandaraya kerana telah melangkah ke arah sustainability ini, khususnya dari sudut kita hendak mempertahankan kawasan kehijauan. Baru-baru ini saya telah meluluskan satu kawasan di bawah DBKU untuk menjadi nature reserve. Dan ini akan menjadi satu kawasan yang kita tanamkan dengan pokok-pokok lokal, dan ia akan menjadi satu kawasan riadah yang boleh menyambung ke arah kawasan State Library dari belakangnya. Ini sudah tentu dapat memberikan suasana hijau, kehijauan, dan dapat digunakan oleh warga Kuching. Di samping itu, kita akan mencantikkan lagi jalan-jalan utama di kawasan Bandaraya Kuching Utara supayanya lebih mampan dan lestari. Begitu juga dengan MBKS. Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan telah berhubung dengan saya. I think they want to improve Kanyalang Park. Dan saya yakin bahawa kalau ini dapat kita bangunkan dengan kawasan-kawasan hijauan ke arah Padawan, but not Padawan, but ke arah Padawan, sudah tentu ia akan menjadi kawasan yang lebih mampan juga dan lestari dan mencantikkan lagi kawasan Bandaraya. Sudah tentu Padawan is now in the process also, I know, because the government has just approved some allocation to Padawan. Dan ini akan menyambung kepada kawasan Sentosa, dan the whole Kuching area will be more developed secara perancangan yang lebih lestari. Jadi inilah the question of sustainability yang harus kita mempunyai satu perancangan yang lebih baik ke arah bandaraya yang lestari. Perkara ketiga ialah mengenai dengan pembangunan perumahan.
kita terpaksa merancang dengan sebaik mungkin perumahan. Kita tak mahu juga ada kawasan-kawasan yang disebut sebagai kawasan yang tidak begitu mempunyai perancangan yang tersusun. Dan termasuklah kita tahu satu masalah dalam bandaraya ialah squatters. Dan kita terpaksa mengambil pendekatan untuk membangunkan perumahan yang lebih lestari juga, dan ia dapat memberikan suasana yang baik kepada penghuni-penghuni di kawasan bandaraya. Di sini saya hendaklah kita bekerjasama di antara Kementerian Urban Planning dengan Local Authority supaya kita dapat mengenal pasti kawasan-kawasan yang harus kita bangunkan menjadi kawasan perumahan yang lebih strategik dan juga lestari. Selain daripada itu, kita hendaklah mewujudkan suasana kebersihan, dan saya ucap tahniah kepada kedua-dua bandaraya kerana mempunyai satu pendekatan untuk membersihkan kawasan masing-masing supaya ia lebih menjadi kawasan yang friendly kepada warga Kuching. Akhirnya, konsep Smart City adalah konsep yang menyeluruh. Satunya dari sudut fizikal, iaitu keindahan yang ada dalam kawasan bandaraya. Keduanya ialah kawasan yang bersih dan mempunyai semua perkhidmatan, dengan jari saja mendapat perkhidmatan, dan juga perkhidmatan yang kualiti. Nombor tiganya ialah mempunyai satu kawasan di mana it is very friendly to people. Jadi inilah harapan saya, dan kita menyambut hari bandaraya yang ke-33 kali ini. Saya harap di masa-masa akan datang kita akan terus memajukan bandaraya kita menjadi bandaraya yang terkemuka di Malaysia, selaras dengan hasrat kita untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju pada tahun 2030. Saya harap kedua-dua bandaraya dapat memainkan peranannya, dan dalam hal ini MBKS dan DBKU perlulah bergerak seiring dan juga pantas bagi mencapai status bandaraya pintar mulanya pada tahun 2022, tapi definitely 2030 we have all these smart facilities given to our citizen. Akhirnya sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Junaidi bin Haji Radwan dan juga Yang Berbahagia Datuk Wee Hon Seng yang telah memberikan kepimpinan kepada kedua-dua bandaraya ini di bawah bantuan Yang Berhormat Datuk Seri Profesor Sim dan juga Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Dan saya yakin bahawa kedua-dua bandaraya dapat mendapat kemajuan yang lestari di masa-masa yang akan datang. Dengan itu, saya melancarkanlah majlis sambutan ulang tahun Hari Bandaraya yang ke-33 dan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya kepada warga Kuching. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri di atas amanat perasmian itu tadi. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri diberi penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Mari sama-sama kita tumpukan pandangan ke skrin untuk upacara simbolik menaikkan bendera Hari Bandaraya Kuching ke-33. Dimohon Yang Amat Berhormat Ketua Menteri diberi penamaan dan hadirin untuk sama-sama berdiri
bagi menghormati upacara menaikkan bendera Hari Bandaraya Kuching ke-33. Membawa bendera, siap! Membawa bendera, dan kanan, pas jalan. Dari kanan, pas jalan. Upacara menaikkan bendera telah disempurnakan oleh gabungan anggota Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan diketuai Ketua Kawalan Inspektor Penguatkuasa Hasbi bin Hamdan, diiringi pancaragam Dewan Bandaraya Kuching Utara diketuai Encik Sarjan Major Syajili Morshidi. Yang berhormat Ketua Menteri Dikenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita teruskan dengan simbolik perasmian. Majlis memperingati Hari Bandaraya Kuching ke-33. Yang berhormat Ketua Menteri akan menyempurnakan simbolik perasmian dengan menghalakan laser ke skrin khas yang disediakan dalam kiraan 3, 2, 1. Maka dengan ini rasmilah majlis memperingati Hari Bandaraya Kuching ke-33 dengan temanya transformasi digital ke arah membentuk Bandaraya Kuching Pintar. Sekali lagi tepukan yang gemuruh. Majlis merekam ucapan terima kasih dan persilakan diberi kenamaan, hadirin persilakan duduk untuk atur cara yang seterusnya. Yang berhormat Ketua Menteri diberi kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Majlis memperingati Hari Bandaraya Kuching ke-33. Diteruskan lagi dengan tayangan video khas. Sama-sama kita saksikan Kuching ke arah Bandaraya Pintar.
Demikianlah tadi persembahan video khas yang berkisarkan kemajuan dan pembangunan selama 33 tahun Kuching menjadi bandaraya. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Sarawak, tahniah kepada Dewan Meri Kuching Utara, tahniah kepada Majlis Meri Kuching Selatan dan juga tahniah kepada semua warga Kota Kuching. Tepukan untuk semua. Dan pastinya Pesta Kuching akan menjadi di dalam norma baharu dan juga saya berharap untuk semua berganding bahu bersama-sama untuk menjadikan Kuching bandaraya pintar. Yang berhormat Ketua Menteri Divisi Penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Sama-sama kita dengarkan lagu Pesta Kuching. Dan juga join in the fun, hand in hand, let's share the joy. Let us be together, let us see it through. City of dreams, happy as can be. Paradise in every heart. The best that's to live is one and sad. Together cherish this moment of joy. This festive time, once in a year. Together we'll fight for a brighter future. Let's share the joy. Let us be together. Let us see it through. City of dreams, happy as can be. Paradise in every heart. The best that's to live is one and sad. Let's together cherish this moment of joy, of joy. This festive time, once in a year. Together we'll fight for a brighter future. dengan berakhirnya lagu Pesta Kuching itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Kita berjumpa di MBKS tahun depan. Majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di atas kesediaan hadir dan menyempurnakan majlis kita pada petang ini. Majlis juga mengucapkan terima kasih kepada div-div kenamaan yang lain. Hadirin sekalian, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Rahman Zohari bin Tun Datuk Haji Oping, Ketua Menteri Sarawak, meninggalkan majlis. Sekali lagi tepukan untuk Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak.